Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini kita akan teruskan satu lagi berita yang menggempakan. Ya, seperti mana kita tahu pada PRU yang ke-15, ya beberapa pimpinan utama dalam Parti Keadilan Rakyat khususnya mengalami kekalahan di kawasan mereka ataupun di parlimen yang mereka tandingi. Mungkin ada penyebab di dalam semua ini. Kalau mereka kalah kerana itu pilihan rakyat, ya kita boleh terima. Tetapi hari ini sahabat-sahabat semua, apabila kita melihat satu video, ya kenyataan, ya ucapan lebay-lebay ini, ya amatlah mengejutkan kita. Sebab modus operandi dan kaedah yang mereka gunakan ini adalah sama seperti mana yang mereka gunakan di kawasan-kawasan parlimen yang lain, khususnya di parlimen Permatang Pau, sehingga YB Nurul Izzah mengalami kekalahan mengejut. Kerana apa sahabat semua? Itu yang bakal saya bongkar atau bakal saya pertunjukkan kepada kita semua. Apakah kaedah, cara, fitnah, tuduhan yang mereka lontarkan kepada semasa mereka berkempen dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua, akhirnya inilah penyebabnya YB Nurul Izzah kalah di Permatang Pau. Amat mengejutkan kita. Sebenarnya kita menjangkakan Nurul Izzah menang, tetapi sebaliknya berlaku. Pasti ada penyebabnya. Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Sahabat-sahabat semua, ini adalah jawabannya. Ini antara jawaban yang pasti mengejutkan Anda semua jika Anda melihat kepada video kenyataan ucapan daripada lebay-lebay ini. Jadi dengan itu, sahabat-sahabat semua, tanpa membuang masa, mari kita dengar bersama apakah yang dinyatakan oleh lebay ini. Baru dapat tengok ceramah Ustaz. Oh, rupanya ceramah PN memang semua sama, kata sumber ini. Jadi mari kita dengar sendiri kenyataan daripada Ustaz ataupun individu ini yang begitu terang-terangan ya membuat fitnah, membuat tuduhan melampau dan sebagainya. Jadi sahabat semua, kita baru mendengar ya sebentar tadi itu antara ceramah ya, antara ceramah yang mereka lontarkan ya semasa PRU ke-15 khususnya di Parlimen Permatang Pau. Katanya jika mengundi Pakatan Harapan pastinya mereka akan mengangkat ya, mereka akan mengangkat DAP untuk menguasai negara kita. Sahabat semua, ini adalah satu ucapan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana ya DAP boleh menguasai negara? Ya seperti mana katanya 22 bulan kita lihat katanya DAP begitu menguasai DAP itu, dan ini menjual nama DAP, menakut-nakutkan rakyat, menghasut, dan ini adalah satu sikap resis politik yang mereka lakukan ya. Hari ini ternyata walaupun DAP berada dalam kerajaan, kita boleh nampak ya Datuk Seri sebagai Perdana Menteri ya, jumlah majoriti pimpinan di dalam kabinet adalah berbangsa Melayu dibandingkan dengan Cina dan sebagainya. Jadi apa yang mereka lontarkan, apa yang tuduhan yang mereka lakukan, semua ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas ya, menghasut rakyat, menghasut anak muda khususnya, sehingga mereka beralih sokongan untuk menyokong ya, untuk menyokong Perikatan Nasional ataupun wakil-wakil daripada PAS, kerana takut kononnya DAP berkuasa rakyat ataupun agenda mereka untuk kononnya menguasai negara ini dilakukan. Itu adalah satu perkataan ataupun satu ucapan yang tidak masuk akal. Politik seperti ini tidak harus berlaku. Kalau kita lihat dalam DAP, mereka adalah memiliki ahli-ahli yang berbagai. Ada Melayu, India, Cina, dan juga daripada Sarawakian dan juga Sabahan. Jadi mustahil apa yang mereka lakukan itu ataupun ucapan fitnah yang mereka lontarkan itu bakal terjadi. Semuanya itu hanyalah untuk menakut-nakutkan pengundi anak muda, khususnya sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pelantikan pandangan Anda? Adakah Anda terkejut ataupun ya tidak bersetuju dengan kenyataan-kenyataan daripada lebay-lebay kaki fitnah ini? Mereka begitu terang-terangan berani memfitnah ya, kerana mungkin
karena status mereka sebagai ulama, tetapi sebenarnya mereka adalah ularmak, sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara kongsian saya, kekalahan yang berlaku di Permatang Pau, khususnya karena fitnah, karena tuduhan dan sebagainya. Satu lagi berita yang saya ingin sampaikan sebelum kita akhiri, sahabat-sahabat semua, adalah polis sedang menyiasat video anak Perdana Menteri dakwa jadi mangsa buli jalan raya. Wow. Kalau begitu pun sekali, ya, anak-anak pemimpin-pemimpin tidak sepatutnya dibuli, ya, tidak sepatutnya berlaku. Ini adalah satu tindakan yang tidak wajar, ya, apatah lagi negara kita ini sebuah negara yang penuh adab, ya. Kenapa semua ini berlaku? Adakah ini karena hasutan-hasutan, kebencian yang mereka pemimpin-pemimpin mereka lakukan? Akhirnya alih-alih mereka bertindak di luar kawalan. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan berita ini. Siapakah anak Perdana Menteri kita yang menjadi mangsa buli di jalan raya? Hari ini polis menjalankan siasatan susulan, ya, anak Perdana Menteri Nurul Ilham mendakwa menjadi mangsa buli jalan raya di kilometer 307 Leberaya Utara Selatan Menghala ke Seremban. Ketua Polis Daerah Serdang SCPA Ambalagan berkata, video kejadian berdurasi 14 saat itu dikongsi Nurul Ilham menerusi laman Twitternya yang tular hari ini, memaparkan sebuah kereta jenis Proton Iris dipandu di lorong sebelah kanan dalam keadaan perlahan dan menekan brek beberapa kali di lorong yang sama. Menurut siasatan, mendapati kejadian terbabit tidak melibatkan kemalangan dan kecederaan terhadap kedua-dua pihak. Ya, kedua-dua pemandu termasuk Nurul Ilham akan dipanggil bagi memberi keterangan dan membantu siasatan dalam kes siasat dan kes disiasat mengikut Section 6 dalam kurungan 2 Kaidah-Kaidah Lalu Lintas Jalan Raya LN 166 dan 1959 karena kesalahan memotong dan menghalang daripada memotong. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta untuk tampil ke Balai Polis Trafik Serdang bagi membantu siasatan dalam kenyataan malam ini. Terdahulu Nurul Ilham menerusi hantaran, ya, dalam Twitternya mendakwa menjadi mangsa buli pengguna jalan raya ketika memandu bersama anaknya yang berusia 2 tahun. Nurul Ilham mendakwa kejadian itu dikesan apabila dia menghampiri sebuah plaza tol dan pemandu kereta terbabit membunyikan horn ke arah kendaraannya. Jadi sahabat semua, itu antara yang berlaku dan satu lagi perkara yang mengejutkan kita. Ya, adakah patut, ya, perkara-perkara seperti ini berlaku di dalam negara kita? Ya, walaupun kita berbeza fahaman politik, tapi sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Jadi, apakah pandangan Anda sahabat-sahabat semua? Ya, yang pertama tadi tentang fitnah yang dilontarkan oleh lebay-lebay PAS, ya, semasa mereka berkempen, dan juga sebentar tadi anak Perdana Menteri pula dibuli di jalan raya. Berikan pandangan Anda dan Anda boleh beri komen dalam ruangan komen ini. Sekian saja, terima kasih kerana sentiasa bersama dengan Alright Nampak Channel, dan sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel, sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.